Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماد إلى يوم القيامة أو كما قال. Alhamdulillah, pada tazkirah kita pada hari ini saya nak membawakan kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapat kemenangan. Di dalam kehidupan kita, setiap kita mencari satu tujuan untuk mencapai kemenangan. Setiap kita impikan kemenangan. Dan kemenangan tidak akan mendatang begitu sahaja tanpa usaha dan pengorbanan yang jitu di dalam diri kita dan di dalam gerak-geri kita. Kejayaan dan kemenangan itu ada syaratnya. Setiap perkara ada syaratnya untuk nak mendapat sesuatu perkara yang sempurna dan baik. Dan di sini saya nak sentuhkan syarat untuk mendapat kemenangan. Ahli bijak pandai membuat kesimpulan bahawa bagi orang mukmin yang sedang berjuang, yang sedang berdakwah, yang sedang berusaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, jika mahu mendapat kemenangan, mesti memiliki dan berpegang teguh syarat-syarat berikut. Ada 5 syarat yang penting bagi setiap kita untuk mencapai kemenangan yang sebenar. Yang pertama, teguh hati dan tetap pendirian. Yang kedua, hati selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, patuh dan taat kepada pimpinan. Yang keempat, tidak berkelahi sama sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, kesabaran yang mendalam. Apa itukah teguh hati dan tetap pendirian? Syarat yang pertama, ada tafsirannya, iaitu tak gementar dan tidak takut dalam menghadapi cabaran dan tekanan musuh dan ujian. Iaitu kita jangan takut, jangan gementar dalam menghadapi musuh dan ujian. Kerana itu adalah lumrah. Kerana itu adalah kebiasaan dalam kita mencari kemenangan dalam perjuangan. Yang kedua, tetap pendirian, iaitu berpegang teguh dengan asas dasar dan tujuan dan prinsip perjuangan sampai lebur kiamat, sampai hari kiamat. Iaitu kita selaku seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah, yang mendirikan kalimah Allah, yang menunaikan tanggungjawab pendidikan, kita mesti kena tetap dalam pendirian kita, iaitu berpegang teguh dengan asas dasar dan tujuan kita. Apakah asas kita dalam mendidik, berdakwah? Asas dasar kita. Dan apakah tujuan kita? Maka berpegang teguhlah dengan perkara itu. Dan pegangan kita itu pasti terpahat dan terpasak dalam jiwa kita sehingga ke hari kiamat. Ini kan dinamakan teguh hati dan tetap pendirian. Iaitu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, hati selalu ingat kepada Tuhan. Kerana mereka yang hatinya selalu ingat kepada Tuhan, ia tidak merasai risau dan bimbang. Kerana segalanya adalah Allah yang menentukannya. Tidak ada sesiapa yang dapat mengubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kena beriman
dalam keimanan kita ada salah satu iman beriman dengan qada dan qadar. Maka dengan kita berpegang teguh dengan keimanan ini, berpegang teguh dengan Tuhan, kita jangan rasa risau dan bimbang kerana segala-galanya Allah telah menentukan. Maka kerisauan kita, kebimbangan kita akan angsur pulih kalau kita betul-betul berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penentuan, segala penentuan, segala gerak-geri dan segala hujung jatuh gerak-geri kita itu adalah di bawah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tafsiran hati selalu ingat kepada Tuhan, iaitu hati akan bersih daripada sifat-sifat yang terkeji seperti riak dan takabur, ego dan rasa hero, engkau dan sombong. Maka hati kita selalu ingat kepada Tuhan. Hati nak ingat kepada Tuhan, mesti kita kena buang segala sifat-sifat yang mazmumah, yang tidak baik, terutamanya sifat riak, sifat takabur, sifat egokan diri, sifat untuk nak tunjuk hero kita seorangnya yang baik dan hebat. Ini adalah daripada sifat-sifat yang buruk yang boleh menghalangkan daripada kita mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Selama-lamanya sifat-sifat ini masih menebalkan dalam hati seseorang, perasaan rendah diri dan bersyukur kepada Tuhan akan hilang. Yang ada hanya sifat ego, hero dan keangkuhan, atau keakuan atau ananisme, iaitu apa yang dinamakan takabur dalam istilah agama kita. Para ulama telah menghuraikan maksud takabur berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلوه حسنا قال إن الله جميل ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم والترمذي. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya sedikit dari sifat takabur. Kata seorang lelaki, ada seorang lelaki suka dengan pakaiannya serba bersih, bajunya bersih, comel, kasutnya bersih dan baik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Takabur ialah tidak turut kebenaran dan memandang rendah sesama manusia. Bila seseorang melihat kenyataan dan kebenaran tidak turut, dia adalah orang yang takabur. Iaitu apabila seseorang itu lihat kebenaran, tetapi dengan kebenaran itu dia tak ikut, maka itu daripada mafhum takabur. Dan bila mendapat keterangan yang jelas dan nyata, tetapi dia tidak mengakuinya, dia adalah orang yang takabur. Dan mereka seperti inilah orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Yang ketiga, patuh dan taat kepada pimpinan. Ini di antara syarat yang untuk kita mencapai kemenangan. Patuh dan taat kepada pimpinan merupakan disiplin pertama dan utama dalam satu perjuangan dan sebuah badan perjuangan organisasi. Hukumnya adalah fardu ain. Kita dalam sebuah negara, kita ada kepimpinan, kita mesti kena ikut kepada waliul amri. Itu adalah syarat wajib. Bahkan para ulama telah menghukumkan ikut dan patuh kepada pimpinan waliul amri. Sebuah negara dinamakan waliul amri, sebuah organisasi dinamakan kepimpinan itu adalah fardu ain. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Maka daripada mafhum kefahaman kita daripada tafsir ayat ini adalah Allah telah perintah kepada kita
mewajibkan kepada kita untuk kita patuh dan ikut kepada Allah dan Rasul, juga waliul amri. Dan sebuah organisasi, maka kepimpinan itu adalah waliul amri. Patuh dan taat pada pimpinan, sesiapa patuh dan taat pada pimpinan berdosa besar dan merupakan pendahuluan kepada Allah. Sekiranya kita tidak patuh dan taat, mereka tidak patuh dan taat kepada pimpinan, maka mereka itu adalah berdosa besar dan merupakan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengarahkan supaya patuh dan taat kepada pimpinan dan mengutuk mereka-mereka yang tak patuh dan taat kepada pimpinan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20 sampai 23 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ia bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taat dan patuhlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengarkannya. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang berkata, kami telah mendengar, tetapi mereka tiada mendengarkannya. Sesungguhnya sejahat-jahat yang melata di muka bumi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang yang pekak dan bisu. Mereka tidak memikir apa-apa pun. Jika Allah mengetahui ada kebajikan kepada mereka, nescaya Allah memperdengarkan kepada mereka. Walaupun Allah memperdengarkan kepada mereka, nescaya mereka berpaling juga, sedangkan mereka tetap berpaling. Konsep kepatuhan kepada pimpinan dalam Islam seperti mana didapati dalam falsafah salat berjamaah. Imam sebagai pemimpin yang wajib dipatuh dan turut oleh makmum. Makmum mesti ikut imam. Imam rukuk, barulah makmum boleh rukuk. Makmum tidak boleh rukuk mendahului imam. Jika makmum mendahului imam dengan sengaja, maka solat makmum itu batal dan dia mesti keluar daripada jemaah. Terlalu gaduh. Begitu juga makmum yang terlalu lambat, tidak sempat ikut imam lebih dari 3 rukun yang panjang, tak nak turut, maka begitu jugalah yang ikut mendahului imam, maka itu keluar daripada imam. Yang lambat daripada 3 rukun imam, maka itu pun boleh membatalkan solat. Inilah di antara huraian daripada 5 syarat untuk mendapat kemenangan yang telah saya sentuh tadi. Yang pertama, teguh hati dan tetap pendirian. Yang kedua, hati selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, patuh dan taat kepada pimpinan. Inilah sikit sebanyak yang boleh saya kongsi kepada kita semua tentang syarat untuk dapat kemenangan dalam lingkungan tazkirah pendek kita kali pertama ini. InsyaAllah saya akan sampaikan lagi beberapa tazkirah. Saya akan namakan tazkirah kita ini sebagai 40 tazkirah pendek. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan kepada kalian yang mendengarkannya dan yang menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan sikit sebanyak yang saya kongsi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.